Assalamualaikum. Saya ingat lagi masa mula-mula dia jatuh cinta. Okey, pengalaman saya masa saya suka kat seseorang ni masa zaman sekolah lah. Waktu tu saya jenis suka ambil tahu apa yang saya alami ni. Contohnya bila saya suka kat seorang tu, saya nak tahulah kenapa saya suka dia dan konsep-konsep cinta tu. So saya bacalah dalam internet. Tapi ketika itu naratif tentang percintaan ni agak terhad ataupun agak konservatif. Hanya ada dua naratif yang dominan, cinta selepas nikah ataupun yang kedua nikah gantung, nikah khidbah lah orang sebut. Tapi bila dah masuk zaman sekarang ni, dah zaman pun semakin berubah, sudah mulalah terdapat idea-idea baru ataupun pembincangan yang lebih segar tentang hubungan lelaki wanita ni. Idea-idea dari orang luar pun sudah masuk ke dalam Malaysia. Contohnya macam Gottman Institute, yang mana satu pasangan suami isteri ni dia suka membuat kajian tentang perkahwinan yang mana untuk mencapai perkahwinan yang sejahtera dan berkekalan. Okey, itu bab tentang naratif hubungan lelaki wanita. Video kali ni saya nak cakap tentang 3 perkara ataupun konsep yang mana perlu kita muhasabah bila kita mula jatuh hati pada seseorang. Dalam percintaan ni, kita kena sama-sama berusaha. Ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi, yang mana Nabi mengatakan bahawa cinta itu adalah rezeki. Ketika baginda bercakap dengan isteri baginda Aisyah tentang Khadijah, apabila cakap tentang rezeki ni, rezeki adalah sesuatu yang kita perlu usaha untuk mendapatkannya. Itu semua sudah tahu, semua sudah maklum dalam dunia ni. Sedangkan dalam satu ayat Quran, kisah Maryam apabila telah melahirkan anak, ketika itu hendak makan, tak bertenaga lah. Tetapi Allah mengajar beliau untuk menggoyangkan pohon tamar. Apabila digoyangkan tu, buah tamar tu pun jatuh dan boleh makan. Daripada ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawa seseorang yang dipilih sendiri oleh Allah pun kena berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Dalam konteks tu ialah rezeki makan lah. Tapi dalam konteks yang kita tengah cakap ni ialah rezeki cinta. Usaha tu perlu dijalankan oleh kedua belah pihak. Tak boleh hanya satu pihak saja. Itu bukannya hubungan yang baik ataupun percintaan yang baik. Sebabnya perlulah mendapatkan usaha kedua-duanya. Tak bolehlah kata, okey, kau kena dapatkan aku, kau kena usaha macam ni, aku tak payah buat apa-apa. Itu satu pandangan yang sangat tempang lah. Contohnya macam video viral baru-baru ni dekat TikTok, seorang tu dia putus tunang dan dia ceritakan bahawa dia cuba untuk meminta bantuan tunangnya tu top up sedikit untuk majlis mereka, tak silap lah. Lepas tu mereka bergaduh dan tiba-tiba tunang dia telah kahwin ke tunang orang lain. Macam itulah. Wanita tersebut seolah-olah menolak tanggungjawab usaha tu kepada pihak lelaki semata-mata. Sebab itulah hubungan tu tak berjaya, sebab benda ni lah berlaku. Apabila kita menganggap usaha tu hanya pada pihak lelaki, dia kena kedua-duanya mempunyai usaha yang sama untuk menjayakan hubungan. Okay, biasanya sebelum ni bila saya baca pasal topik-topik perhubungan dekat media sosial ni, antara topik yang agak ramai bincang ialah topik siapa patut mulakan dahulu. Permulaan buat ke sesuatu tu tak kira siapa, lelaki ke perempuan ke, boleh mulakan dahulu. Sebabnya kita kena berpegang pada satu ajaran Nabi ni lah, yang mana Nabi sebut khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang mana maksudnya ialah sebaik-baik kalian ialah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku Nabi Muhammad adalah yang paling baik terhadap keluarga aku, keluarga Nabi Muhammad. Daripada hadis ni patutnya kita lah pertama kali kita yang buat dahulu kebaikan tu kepada ahli keluarga kita, pasangan kita lah. Bukannya kita tunggu je bila dia nak buat baik kat aku. Bukan macam itu. Kita sendiri yang kena sedar yang buat dahulu kepada pasangan kita tu. Konteks yang orang dah berkahwin lah, belum berkahwin boleh ambil pengajaran untuk membuat kebaikan kepada pasangannya. Walaupun belum kahwin, dalam fasa bertunang ke, boleh buatlah baik, bagi hadiah ke apa semua. Dalam satu hadis lain juga Nabi sebut bila kita bagi hadiah pada seorang, itu akan lebih mengeratkan hubungan. Okey, poin saya yang terakhir ialah dalam cinta ni hubungan kita perlulah bersederhana. Sebabnya secara umumnya perkara yang melibatkan ekstrim ataupun terlalu tergopoh-gapah, Islam tak ajar sebegitu. Islam ajar supaya bersederhana, iaitu konsep asas dalam Islam lah. Kita boleh apply dalam hubungan. Realiti hari ni kita boleh ambil contoh dari segi nak kahwin. Contoh kita dah suka dia, dia suka kita juga. Kita terus ke hubungan, dan dalam hubungan tu kita jangan terlalu tergopoh-gapah untuk kahwin. Sebab kita pun tak kenal dia sangat kan. So ambil masa
untuk kenal pasangan kita tu lah. Ini juga sebagai satu konsep yang disebutkan oleh para ulama, iaitu konsep istisyarah, iaitu bertanya kepada yang ahli tentang seseorang tersebut. Dia ada kawan, kita tanya kawan dia ni jenis macam mana, ataupun kalau kita takut nak menunjukkan niat kita, boleh selidik sendiri bagaimana dia mempamerkan diri dia, bagaimana dia menguruskan diri dia dalam hidup ni. Contohnya macam mana dia habiskan duit dia luangkan duit dia dekat mana. Itu dari segi pengurusan kewangan. Dari segi pengurusan emosi, macam mana dia menguruskan konflik yang berlaku antara kita dan dia. Itu kita sendiri perlu tahu bagaimana untuk menafsir perkara-perkara ni. Sebabnya realiti yang kita duduk sekarang ni, kalau kita baca dalam isu yang viral tahun sebelum ni, statistik perceraian yang paling banyak puncanya adalah kurang persefahaman, tak sekufu, dan kedua ialah kewangan ataupun pengurusan kewangan ke laut. Itu realiti yang kita hadapi. Inilah realiti yang berlaku. Semoga pandai-pandailah pilih pasangan yang baik. So ini adalah muhasabah untuk diri kita lah bila kita dah jatuh cinta pada seorang. Ini antara muhasabah yang boleh saya kongsikan. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang komen, bolehlah komen dan share, like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.